Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar dikasih sekalian, kita akan sambung lagi pelajaran 23, solat mercu kejayaan di bawah subtopik perkara yang membatalkan solat, yang mana kita telah pun bincangkan dalam video yang lepas. 6 perkara yang membatalkan solat. Pertama, berhadas sebelum salam yang pertama. Yang kedua, bercakap dengan sengaja walaupun sedikit. Yang ketiga, meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Yang keempat, hilang ingatan kerana gila, pitam atau mabuk. Yang kelima, terkena najis pada pakaian, badan dan juga tempat solat. Yang keenamnya, pergerakan anggota badan lebih daripada 2 kali. Pergerakan anggota besar pada badan kita lebih daripada 2 kali atau 3 dan ke atas. Pada kali ini kita akan sambung perkara yang membatalkan solat yang ketujuh, iaitu berdehem, ketawa, menangis kuat, mengerang kesakitan atau menghembus dengan mulut atau hidung jika zahir 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami. Orang tu berdehem, dia sengaja berdehem, maka batal solatnya. Dia ketawa, batal solatnya. Ataupun dia mengeluarkan suara yang mana suara itu terdiri daripada 2 huruf atau 1 huruf yang boleh difahami. 1 huruf yang boleh difahami, Ustaz rasa tidak ada dalam bahasa Melayu. Ianya merupakan contoh dalam bahasa Arab, iaitu seorang itu berkata qi. Qi maknanya berhati-hati. Itu walaupun sepatah qi, 1 huruf je, tapi maknanya hati-hati. Jadi itu membatalkan solat. Yang ke-8, makan atau minum. Makan atau minum. Seorang tu bukanlah dimaksudkan makan atau minum ini tengah solat ambil pinggan makan macam tu, tak. Saya rasa tak ada orang buat gitu. Tak, maksud makan atau minum ini ialah seorang itu kemungkinan dia telan apa yang tersekat pada gigi dia. Ada sebiji nasi pada gigi dia. Jika dia telan dengan sengaja, batal. Kalaupun dia telan tak sengaja kalau sikit, kecil sangat, tak batal. Maksud kecil tadi, kurang daripada sebesar hujung caja ni. Kalau kurang daripada besar hujung caja ni, maka ni dikira sedikit. Tak sengaja, telan sikit je. Itu tak batal. Tetapi, jika sebesar itu atau lebih, maka walaupun tak sengaja, batal. Maknanya mungkin dia tertelan lebihan nasi yang ada celah gigi, atau sambal yang ada celah gigi, atau dia mengisap rasa manis. Kerana sebelum solat dia makan gula-gula. Sebelum solat dia makan benda masin. Maka ketika mana dia sedang solat, dia rasa manis masin tersebut, lalu dia pun isap dan dia telan. Ini dikira sebagai makan atau minum ketika solat, dan ia membatalkan solat. Yang ke-9, seorang itu murtad. Murtad, apa makna murtad? Keluar daripada agama Islam. Walaupun hanya baru niat nak keluar. Kerana niat nak keluar daripada agama Islam, dikira terkeluar daripada agama Islam. Orang tu sedang solat. Ketika mana dia sedang solat, dia fikir, nanti esok aku nak keluar daripada agama Islam, nak masuk agama Kristian. Maka orang tu dah dikira murtad ketika itu juga, dan solatnya pun dikira batal ketika itu juga. Yang ke-10, berpaling dada daripada arah kiblat. Tengah kita solat, tiba-tiba kita pusing. Teralihlah dada daripada arah kiblat. Batal solat. Ataupun ada orang yang pergi tolak kita, menyebabkan dada kita terpusing ke arah lain, maka batallah solat kita kerana telah teralih dada kita daripada arah kiblat. Yang ke-11, terbuka aurat. Terbuka aurat. Dalam buku teks disebutkan terbuka aurat dengan sengaja. Potong perkataan dengan sengaja. Kerana terbuka aurat sengaja atau tidak sengaja batal solat. Contoh, seseorang itu ketika mana dia sedang solat, dia solat pakai seluar contoh. Ketika duduk di antara 2 sujud, seluarnya yang ketat itu pun terkoyak. Terkoyak. Kebetulan pula ketika tu dia tak pakai spender. Maka nampaklah bontotnya. Oleh kerana dia tak mampu untuk menutupnya, dengan segera, maka batallah solatnya. Atau seseorang itu sedang menunaikan solat subuh, pagi-pagi nak pergi sekolah. Tunaikan solat subuh, ketika rakaat kedua, dia rasa sejuk je. Bila dia sentuh, rupa-rupanya dia tak zip seluar.
Dia tak zip seluar. Dan nampak. Nampak kulit dia. Daripada bukaan zip itu, nampak kulit paha dia. Maka, dari situ, dikira batal. Walaupun tak ada orang tengok. Dia pun tak sengaja buat gitu. Solatnya dikira batal. Tak perlu untuk dia cepat-cepat tarik zip seluar dia. Kerana, walaupun dia cepat tutup, solatnya tetap dikira batal. Kerana auratnya telah terbuka dalam tempoh yang bukan sekejap. Dalam tempoh yang bukan sekejap. Tapi kalau sekiranya aurat dia terbuka dalam tempoh yang sangat sekejap, sebagai contoh, ketika mana dia sedang solat, angin kuat. Kainnya terangkat, dia pun tutup dengan segera kain tadi. Tutup dengan segera, tolak, turunkan dengan segera. Maka itu tidaklah membatalkan solat kerana ianya berlaku dalam tempoh yang sangat sekejap. Yang ke-12, berniat untuk memberhentikan solat atau berubah niat. Ustaz ambil yang pertama dulu. Berniat untuk memberhentikan solat. Contoh, ketika mana seorang itu sedang solat, pada awalnya dia sedang menunggu kawannya telefon. Sambil tunggu dia pun solat. Tiba-tiba telefon berbunyi. Bila telefon berbunyi, dia pun terfikir, aku nak tersiapkan solat atau nak angkat telefon. Ketika mana dia bertaraddud atau ketika mana dia ragu begitu, aku nak solat terus ke aku nak angkat telefon, maka solatnya dikira batal. Ataupun belum lagi telefon. Ketika mana dia sedang solat, dia berniat, kalau ada orang telefon, aku nak berhentikan solat. Kalau ada orang telefon, aku nak berhenti solat, nak angkat telefon dulu. Sebab tu penting. Maka solatnya dikira batal ketika itu kerana dia ada niat untuk memberhentikan solatnya. Yang bahagian yang kedua tadi, dia kata atau berubah niat. Seorang tu berubah niat. Macam mana? Seorang ni dia solat sedang, Ustaz buat contoh, dia sedang solat isyak. Sedang solat isyak, saja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dia solat isyak tu mungkin lewat. Lalu tengah dia solat, dia terfikir, aku ni solat isyak ke solat subuh ni? Subuh. Dia terasa bahawa dia sedang solat subuh. Setelah seketika baru dia, solat isyak lah. Hati dia berbicara begitu. Jadi, keadaan dia ketika mana dia merasakan bahawa dia solat isyak atau dia solat subuh, walaupun dia kembali semula kepada solat isyak, itu telah membatalkan solatnya kerana dikira niatnya telah berubah daripada solat isyak kepada solat subuh atau kepada solat-solat yang lain. Jadi, inilah 7 perkara yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kamu semua. Begitu juga sama sebagaimana yang video yang lepas. Jangan lupa share dan juga subscribe untuk kamu dapatkan video-video seterusnya untuk pembelajaran dalam tempoh PKP ini. Jadi aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.